Muka surat 23, saya teruskan kepada perenggan yang ketiga. Muslimat, setelah kita mengenal akhlak Nabi, sifat-sifat mahmudah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam perenggan ketiga muka surat 23. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengikat batu di perutnya untuk menahan lapar. Cuba selak baju masing-masing. Ada batu tak dekat pinggang? Jangan buat. Balik ni kan sibuk pakai cari batu belaka sunnah ni ustazah. Kan? Saya muslimat dah hujung-hujung 2019 ni rasa macam nak menulis. Lagi saya tulis lah. Saya kata siapa yang gagal dengan azam 2019? Apa antara azam orang perempuan bila masuk je tahun baru? Nak kurus. Betul tak? Ya, nak kurus. Tapi tak kurus-kurus pun muslimat. Tak kurus-kurus pun. Dah sampai 20 hari bulan 19 hari ni. 19 hari bulan 12 tahun 2019. Agak-agak sempat tak nak kuruskan diri lagi 10 hari ni. Macam tak ada harapan je ustazah kan. Jadi azam kurus tu selalu gagal. Takziah lah. Samalah kita macam tu lah muslimat. Tapi berazamlah yang baru untuk 2020. Mari kita kuruskan nafsu kita yang menggemuk sentiasa ni muslimat. Ini cara untuk mendapatkan sifat mahmudah. Saya study balik tajuk ni semalam. Saya kata ni ada modal. Besok ni dah hujung-hujung tahun ni. Asyik gagal je nak kuruskan jasad. Meh kita azam untuk kuruskan nafsu. Gemukkan amal solehat kita. Kuruskan nafsu, gemukkan iman kita. Kuruskan nafsu, mantapkan rohani kita. Gagahkan dia. InsyaAllah muslimat dirahmati Allah akan terpamir pada jasad yang juga kuat. Kerana apa? Dalamannya itu kuat. Maka tengok Nabi SAW. Bukan disuruh ikat batu pada kita ni semua. Sebab tu hati-hati bila kita belajar tentang akhlak Nabi SAW. Muslimat, Nabi selalu menahan lapar daripada Nabi memilih untuk kenyang. Sebab orang yang kenyang ni muslimat dirahmati Allah selalu datang sifat malas padanya. Kan? Tengok orang berbuka puasa, kan, kalau makannya melampau-lampau akhirnya dia tersandar. Maghribnya hujung-hujung waktu. Bila dah hujung waktu tersandar, tak ada isteri kejutkan, anak-anak dah pergi surau, anak pergi surau, bapak tak pergi surau, muslimat, maka dia terlelap dengar-dengar azan isyak. Azan isyak baru kalang kabut, qada maghrib, solat isyak di awal waktu. Tak larat dah nak pergi dekat surau masjid untuk solat tarawih. Kesian. Jadi Nabi SAW walaupun mampu tidak memilih untuk kenyang. Lebih banyak memilih untuk menahan diri daripada membazirkan makanan. Muslimat, saya baru balik program bulan 12 ni penuh sangat di luar, Padang, kemudian Aceh. Di Aceh baru ni kami ziarah satu pondok pesantren. Apa makanannya di sini sayang? Makanannya 5 T. Apa T? Tempe, tahu, telur, terung, tauge. Tapi bila datang orang Malaysia, insya-Allah besok kami dapat satu lagi T. T apa itu? Tongkol. Tu muslimat kan. Kemudian kalau lagi ramai orang datang hantar sumbangan, insya-Allah sekali-sekala dapatlah D. Apa D? Daging. Dapatlah A. Apa A? Ayam. Masya-Allah. Kita ni dah ada telur muslimat, tak cukup lagi ayam. Dah ayam ikan lagi, dah ikan udang lagi. Pun tak reti nak bersyukur. Maka akhirnya sakit perut, kita marah pula. Pasal apa ya? Bercampur yang darat, yang laut semua bercampur kat dalam tu. Lepas tu tanya pula, kenapa tak kurus-kurus ya tahun ni? Tu. Sebab tu bila kita pergi tempat tu, antara satu keseronokan saya bila dapat pergi bertemu dengan orang macam ni, balik tu insaf sekejap tau muslimat. Balik tu insaf sekejap. Lepas tu kalau ikutkan hati, hari-hari nak bertemu dengan orang yang susah makannya. Sebab hari-hari kita dapat tonik hati. Nak makan banyak sikit balik kan, nak makan banyak sikit. Ya Allah bang, teringat budak-budak tu. Kan makannya apa sangat lah. Teruk sangat dah ni kita order ni. Cancel lah, panggil balik budak tu. Cancel lah, kita makan ni saja. Nampak tak muslimat? InsyaAllah datang rasa macam tu. Sebab kita bukan hanya bercakap benda yang ada dalam kitab, Quran dan hadis, tapi kita rasai. Masya Allah. Pergi satu rumah anak yatim. Kebetulan mereka tengah makan tengah hari. Yang masak kakak-kakak umur 16-17 tahun, ada jadualnya. Setiap kali masak untuk 250 orang tu, ada 18 nama yang bertugas sebagai tukang masak. Tapi hanya nasi satu periuk besar yang hitam periuknya sebab masak dengan kayu api. Muslimat, sebelah lagi ada satu periuk lagi. Periuk yang lebih kecil lagi, rupanya itulah lauknya, itulah kuahnya, itulah sayurnya. Satu lauk.
Kita pun bisik kat ustaz, ustaz ni ada sumbangan sikit, ustaz besok-besok belilah ayam ke daging ke muslimat. Gelak dia, ustazah banyak lagi yang perlu dibetulkan, ini bumbungnya bocor ni ustazah. Kalau diberi ayam, lauknya sudah siap, contoh sekarang terus pergi beli KFC ke apa yang segera hantar, letak kat tepi nasi ni, mereka tak makan tau muslimat. Kerana apa? Sebab mereka tak reti nak makan lebih daripada satu lauk. Itu bukan kehidupan mereka. Tak reti nak makan. Kalau ustazah bilang lebih awal, kita tak masak yang satu lauk tu, kita belikan ayam, letak tepi nasi, mereka akan makan. Tapi kalau sudah ada satu lauk, ditambah lagi satu, khawatir yang satu tu tak dimakan. Membazir ustazah. Sebab bukan cara hidup mereka untuk makan lebih dari satu lauk. Deep tau muslimat. Faham tak deep ni? Insaf terus. Kita kalau satu lauk tak cukup ni saja ke? Subhanallah. Sebab itulah bila kita datang tempat-tempat macam tu, kita mengkoreksi diri, muhasabah diri. Barulah kita dapat kenal betul-betul apakah mahmudah. So saya ulang sekali lagi, bila kita jumpa kalimah macam ni dalam kitab, bukan nak suruh ibu-ibu Masjid Ibnu Abbas ni ikat perut dengan batu. Pelik suami kang, selak baju ada batu, pasal apa pula ni? Ajaran sesat Ustazah Zai ni. Bukan. Tapi kita sebagai ketua rumah tangga, macam mana kita nak tarbiyah? Ketua dapur lah, bukan ketua rumah tangga suami. Ketua dapur kan, macam mana kita nak tarbiyah? Payah kan ibu, sebab dah 16 tahun anak sulung kita tu hidup bermewah. Dah 60 tahun suami kita tu makan macam tu, kita makan macam tu. Payahnya ibu. Maka latihlah diri kita sendiri. InsyaAllah makin tua, makin lembut hatinya. Hilang kerasnya hati. Kerana apa? Kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih susah hidupnya. Itu hal dunia. Kalau hal akhirat, pandanglah orang yang lebih tinggi. Kak, 100 kali datang majlis ilmu ke Ibnu Abbas, tak letih ke? Tak bosan ke? Ustaz ni kan cakap hal ulang-ulang je. 100 kali dia datang ustazah untuk tahun ni. Saya ni 10 kali pun tak sampai. Kenapa kita nak cari orang yang lebih tinggi dalam hal akhirat muslimat? Supaya kita datang rasa cemburu nak jadi macam dia. Dia yang 100 kali tu pun belum dapat maksum. Belum lagi dijamin ahli syurga. Apatah lagi aku yang 10 ni ya Allah. Ini dalam hal akhirat. Kalau hal dunia muslimat, jangan pandang orang yang rumahnya besar. Kita akan rasa tak cukup. Abang, kenapalah orang tu gaji biasa je, bini dia berkulit emas. Kita ni sekali pun tak pernah abang belikan emas. Komplain muslimat. Sebab kita pandang yang tinggi. Maka hal akhirat, pandanglah yang lebih tinggi daripada kita. Hal dunia menunduklah. Pandanglah orang yang lebih bawah. InsyaAllah akan melembutkan hati. Baik, apa lagi pada perenggan yang kedua? Adapun bawahnya, adapun peribadi Nabi SAW itu seorang yang amat tawaduk. Ma makna tawaduk? Merendahkan diri. Kata ulama, maksud merendahkan diri ni, orang yang dirinya rendah, pendek-pendek ni jangan perasan. Rasulullah dah aku ni, jangan. Ada orang yang dirinya rendah tetapi meninggi hatinya. Tawaduk maksudnya hatinya sentiasa direndahkan walaupun dia berada di kedudukan yang tinggi. Masya Allah. Nak capai suasana ni cukup susah muslimat. Baginda pendiam bukan ertinya sombong. Ni kadang-kadang kan, kita kadang-kadang jadi makcik bawang muslimat. Orang senyap kita kata sombong. Padahal dulu dia tu manusia yang paling banyak cakap. Sekarang ni jadi pendiam. Kita macam-macam. Kesian dia tu murung, sejak laki dia meninggal jadi pendiam macam tu. Padahal dia berazam tahun 2020 nak jadi orang pendiam. Setelah jumpa dalam muka surat 23, kitab penawar bagi hati. Faham tak maksud? Kerana apa? Nabi sifatnya muslimat dirahmati Allah pendiam. Dia bercakap hanya perkara yang perlu. Sesuai dengan hadis Nabi, lidah ni gunakan untuk bercakap yang baik. Kalau tak ada keperluan, tak reti cakap yang baik, pilihlah untuk diam. Boleh muslimat dirahmati Allah. Jauhnya dengan kita. Kita yang bukan hal kita pun kita tahu belaka muslimat dirahmati Allah. Ustazah tahu pasal apa tu. Bercerai dengan bini dia kenapa. Semua kita tahu muslimat. Padahal benda tu tak ada kena-mengena dengan kita. Maka macam mana kita nak dapat tawaduk? Tetapi mengelakkan dirinya daripada kata-kata yang sia-sia dan dimurkai Allah. So diam kita ni untuk mengelakkan daripada lisan bercakap perkara yang sia-sia dan dimurkai Allah. Apalagi selalu menziarahi sahabat-sahabatnya yang sakit. Ini antara aktiviti ibu-ibu yang hadir ke majlis ilmu. Saya tahu habis kuliah Masjid Ibnu Abbas, dia plan dengan kawan-kawan dia. Jom kita pukul tengah hari ni 12.30 hospital buka dah. Kita pergi ward sekian-sian, kawan kita 2-4 hari dah sakit. Dia berombongan pergi muslimat dirahmati Allah.
Sebab apa? Di situ ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat dia bila ziarah orang sakit, jangan duduk lama-lama dengan dia. Muslimat kan, doktor, nurse pun menyampah, kan? Jangan duduk lama-lama dengan dia. Walaupun kawan tu janganlah balik lagi, janganlah balik lagi. Adab bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, cakap yang perlu. Apa yang kita nak sampaikan, ya Allah, kau balik pada mana ni, ramai-ramai ni balik pada masjid. Rugi aku sakit tak dapat pergi masjid lah kak. Akak ingat hari ni ada majlis ilmu, ingat baca WhatsApp tadi. Yang sakit tu baca WhatsApp juga, muslimat. Baca WhatsApp tadi ada kuliah ke-100 kat Masjid Ibnu Abbas. Ustazah Zaid. Ustazah cerita apa? Rugi aku tak datang. Contoh dia kata gitu. Kita pun kata syoknya jadi akak. Baring saja tapi teringat akan majlis ilmu yang akak biasa datang. Baring saja pun diberi pahala oleh Allah macam orang hadir majlis ilmu. Faham muslimat? Ini kata-kata yang boleh menggembirakan orang sakit. Sebab ini hadis. Nabi kata, masa sihat buatlah amal soleh banyak-banyak. Bila Allah uji kita dengan sakit, kita tak mampu nak buat, kita teringat saja muslimat, itu pun dapat pahala macam kita buat. Masya Allah. Sebab tu ada orang sakit yang menangis tak berhenti jatuh air matanya, menyesalnya kepada dua perkara. Pertama apa muslimat? Aku ni sakit, doktor kata teruk dah, ada harapan sembuh ke tidak? Doa ni penuh pengharapan nak sembuh. Kerana apa nak sembuh? Kerana dulu yang tak pergi masjid nak pergi masjid. Dulu yang tak sembahyang nak sembahyang. Tapi kalau dia sihat muslimat, bayangkan kalau sakitnya membawa mati. Tak boleh lagi dah gunakan dua kaki ke rumah Allah. Tak boleh gunakan seluruh jasad ini untuk ketaatan kepada Allah. Menyesalnya berganda-ganda. Tapi orang yang dulu masa sihatnya buat, penuh pengharapan. Nanti kalau sihat nak buat lagi, ya Allah. Tapi kalau dibawa mati penyakit itu muslimat, dalam sakitnya hanya teringat pun Nabi beritahu kepada kita dikira oleh Allah macam orang yang berbuat ketaatan. Masya Allah. Sebab itulah waktu kita diberi nikmat sihat ini hargai sungguh-sungguh. Jangan sampai kita nanti sakit keluar air mata sebab sakitnya tubuh kita. Dua, menyesal. Ya Allah, kalau aku tak sihat ni aku langsung tak boleh buat. Macam mana aku ni ya Allah? Nampak muslimat dirahmati Allah? Maka bersyukurlah menjadi manusia yang diberi kesempatan oleh Allah saat sihatnya.